Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami kurniakan kepadamu wahai Muhammad al-Kausar. Maka oleh itu dirikan sembahyang kerana Tuhanmu dan lakukan ibadat kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka yang menghalangmu, mereka yang menyekatmu daripada jalan-jalan Islam, daripada menyebarkan agama Islam, dan menghalangmu daripada menyebarkan dakwah Islam, akan terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini beberapa perkara yang boleh kita kupas. Pertama sekali ialah Al-Kausar itu kolam Kausar, kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua berkaitan dengan ibadat salat, dan yang ketiga berkaitan ibadat kurban, dan yang keempat berkaitan dengan peranan kita sebagai pendakwah fi sabilillah. Alhamdulillah. Sebenarnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, sejarah kurban ini bermula daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dua orang anak Nabi Adam, itu Qabil dan Habil, supaya melaksanakan ibadat kurban. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Bacakan kepada mereka wahai Muhammad berkaitan dengan dua orang anak Adam tatkala mereka diperintahkan oleh Allah supaya menjalankan ibadat kurban. Lalu Allah Ta'ala menerima daripada kalangan salah satu daripada keduanya, dan yang satu lagi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kerana dinyatakan bahawa Qabil ini abang mempersembahkan binatang kurban, binatang yang kurus, yang cacat, yang tidak menarik di segi pandangan. Ataupun dengan ringkasnya, binatang yang sangat murah nilainya. Adapun si adik Habil mengorbankan seekor kibas yang gemuk, yang banyak isi, yang cantik dan paling mahal. Kedua-duanya diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya melakukan ibadat kurban. Fatuqabbala min ahadihima, lalu Allah Ta'ala menerima salah satu daripadanya. Itu kurban yang gemuk, yang cantik, yang lengkap. Itu diterima oleh Allah Ta'ala. Walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah Ta'ala tidak menerima kurban yang satu lagi itu kerana dilakukan dengan tidak ikhlas. Dipilihnya binatang yang kurus, yang dia pun tak minat dengan haiwan itu. Berdasarkan kisah ini, lalu si abang rasa marah, lalu dia pun ingin menghunuskan senjata, ingin membunuh adiknya. Qala al-aqtulannak. Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Wahai abangku, wahai saudaraku, sesungguhnya ibadat kurban yang diterima oleh Allah Ta'ala ialah kerana dasarkan takwa kepada Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana abangnya ataupun saudaranya ingin berkorban binatang yang tak diingini, yang paling dia tak suka, Allah Ta'ala tidak menerimanya. Kemudian rentetan daripada itu, kibas si adik ini yang diterima Allah Ta'ala, diterima oleh Allah dan diangkat naik. Dan lagi kisah yang berlaku di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya menyembelih anak kesayangannya, Nabi Ismail alaihissalam, dalam keadaan Nabi Ismail seorang yang cantik rupa parasnya, akhlak baik budi bahasanya, akhlak yang tinggi. Ada riwayat menyatakan bahawa Nabi Ismail ini mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berparah yang cantik, akhlak yang mulia, seorang yang sabar. Tiba-tiba anak yang sangat disayangi oleh Nabi Ibrahim ini
baginda menerima wahyu, menerima mimpi daripada Allah Ta'ala supaya menyembelih. Dengan mimpi saja, dengan mimpi. Tapi mimpi Nabi tidak dipengaruhi oleh syaitan. Walaupun dengan mimpi, Nabi Ibrahim yakin itu perintah daripada Allah Ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim AS merasakan satu keberatan, bimbang, takut-takut anaknya tidak bersetuju untuk disembelih. Nabi Ibrahim AS ingin melaksanakan perintah Allah, tapi bimbang anaknya menolak. Dan Nabi Ibrahim AS terkenal dengan seorang yang melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quranul Karim, wa izi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tammahun. Dan tatkala kami perintahkan Ibrahim AS menyempurnakan perintah Allah, lalu disempurnakan keseluruhannya oleh Nabi Ibrahim. 10 perkara yang Allah Ta'ala perintahkan pada Nabi Ibrahim, baginda laksanakan semua. Misalnya bersunat, berkhitan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, mengguntingkan misai, mendandankan janggut, mencabut bulu ari-ari, dan sebagainya. Beberapa perkara ini dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara, iaitu perintah dari Allah supaya menyembelih anak. Sidang penonton yang saya kasihi sekalian, sebagaimana kita ketahui bahawa para Nabi sangat inginkan zuriat. Tersangat inginkan zuriat sebagai penyambung, mewarisi dakwah fi sabilillah. Misalnya Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria dinyatakan bahawa baginda telah berumur 95 tahun. Masih menginginkan anak ataupun zuriat. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ni tersangat tua dan lemah dah, urat saraf dah lemah. Tulang belulangku sudah penat, dah lenguh. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan kepalaku telah memutih, bersinar-sinar dengan uban. Tetapi wahai Tuhan, aku inginkan zuriat, inginkan anak. Tengok bagaimana Nabi Zakaria walaupun dah umur hampir 100 tahun, masih lagi inginkan zuriat, inginkan anak. Wa amraati aqil. Nabi Zakaria juga mengadu pada Allah, wahai Allah, isteriku mandul. Aku juga telah tua tapi aku inginkan zuriat, inginkan anak. Dapat kita fahamilah bahawa setiap Nabi inginkan zuriat. Sampai berita gembira bahawa Nabi Zakaria akan dapat cahaya mata. Alangkah terkejutnya dia, doanya selama ini diterima oleh Allah Ta'ala. Dan malaikat datang memberi khabar gembira bahawa Nabi Zakaria akan mendapat zuriat, yang mana isterinya akan mengandungkan seorang bayi lelaki yang nantinya akan menjadi Nabi. Begitu juga bila kita lihat Nabi Yaqub alaihissalam. Setelah dia mendapat petanda bahawa anaknya Yusuf mendapat mimpi yang menggambarkan bahawa Yusuf juga akan menjadi seorang Nabi. Betapa sayang Nabi Yaqub alaihissalam kepada anaknya Yusuf. Walaupun si abang-abangnya telah membuang Yusuf ke dalam telaga, kemudian dijual hingga ke negeri Mesir, tapi Yaqub tetap berdoa ingin bertemu dengan anaknya Yusuf. Karena dia tahu melalui petanda-petanda Yusuf akan menjadi seorang Rasul. Inginkan zuriat, inginkan satu keturunan yang baik.
Lebih-lebih lagi Nabi Ibrahim AS merupakan Abul Anbiya, bapa segala Nabi-Nabi yang lahir daripada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS melalui anak baginda, melalui isteri baginda yang bernama Hajar, dia kurniakan seorang anak lelaki yang bernama Ismail. Adapun isteri Nabi Ibrahim seorang lagi yang nama Sarah dikurniakan anak yang bernama Ishak. Jadi Nabi Ishak AS di Palestin, Nabi Ismail di Makkah. Nabi Ibrahim datang sekali-sekala menjenguk isteri dan anaknya di sana di Makkah. Cuba bayangkan dalam keadaan anak telah mulai membesar, dalam keadaan masih merindui ayahnya, ayahnya merindui anaknya, tiba-tiba dikala memuncaknya kasih sayang antara bapa dan anak ini, datang ujian daripada Allah supaya menyembelih anak. Subhanallah, ini satu ujian yang sangat besar. Bagaimana Allah, Nabi Ibrahim pun memanggil anaknya dan berkata kepada anaknya, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara. Wahai anak kesayanganku, sebenarnya ayah menerima perintah daripada Allah Ta'ala melalui mimpi, bahwasanya ayah diperintah untuk menyembelihmu, wahai anakku. Bagaimana pandanganmu? Setelah melontarkan persoalan ini, Nabi Ibrahim AS menunggu-nunggu jawapan daripada anak. Dan dia bimbang, takut Ismail menolak. Dalam keadaan menanti jawapan daripada anak yang disayangi itu, tidak semena-mena Nabi Ismail menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabiri. Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah. Bagaimana Allah Ta'ala perintahkan kepada ayah supaya menyembelih saya, silakan ayah. Saya sedia menyerah diri saya untuk disembelih pada hari ini. Mudah-mudahan ayah dapati saya di kalangan mereka yang bersabar menghadapi ujian ini. Alangkah terkejut dan terharunya Nabi Ibrahim AS setelah mendengar rantaian ungkapan kata-kata daripada anak yang dikasihinya, bersedia untuk disembelih bagi melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Subhanallah. Lalu Nabi Ibrahim AS membaringkan anaknya dengan penuh kasih sayang, mengusap-ngusap kepala anaknya, sambil memegang-megang leher anaknya dan menghunuskan pisau yang sangat tajam, diletakkan di leher anak kesayangannya itu, dan dihiris dengan takdir Allah, pisau sedikit pun tidak melukakan leher Nabi Ismail. Sedikit pun tidak melukakan. Nabi Ibrahim terus mengasahkan pisau itu agar benar-benar tajam dan menghirisnya kembali, namun tidak melukakan Nabi Ismail. Karena kesungguhan itulah Allah melihat betapa kesungguhan Nabi Ibrahim ingin melaksanakan perintah Allah. Begitu juga dengan ketabahan Ismail menunggu-nunggu lehernya disembelih untuk dikorbankan. Betapa ikhlasnya mereka berdua. Allah Ta'ala menyatakan, qad saddaqtar ru'ya. Sesungguhnya Ibrahim, kamu telah benar-benar menyempurnakan mimpimu. Wa fadainahu bizibhin azim, dan kami gantikan dengan penyembelihan yang agung. Ada ulama yang menyatakan yang disembelih oleh Ibrahim itu kibas daripada mana? Maka kibas anak Nabi Adam AS dahulu yang diterima diangkat naik ke langit dan dibawa turun di zaman Nabi Ibrahim AS untuk dikorbankan. Kibas itulah
yang nyatakan menjadi korban disembelih oleh Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Lihat rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan sekalian, betapa kesungguhannya ingin melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Tidak ada yang lebih disayangi melainkan anak-anak. Tidak ada yang disayangi melainkan zuriat. Tetapi lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan segala-galanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga digelar sebagai Az-Zabihaini. Dua orang yang anak yang lahir daripada dua orang yang hampir-hampir disembelih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah zuriat keturunan daripada Nabi Ismail yang juga hampir-hampir telah disembelih. Kemudian keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail, turun-temurun sampai kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mempunyai 12 orang anak. Dan kebiasaan masyarakat jahiliyah, apabila mereka mendapat 12 orang anak, mereka akan mengorbankan salah seorang daripada anak mereka. Dikumpulkan anak-anak Abdul Muttalib itu untuk dibuat undian, untuk dikorbankan kepada berhala. Dibuat undian, nama naik Abdullah bin Abdul Muttalib. Semua orang melihat, wahai Abdul Muttalib, anakmu yang bernama Abdullah ini lain daripada yang lain. Kami sarankan kamu buat undian yang lain. Undian sekali lagi. Dibuat undian kali kedua, juga naik nama Abdullah bin Abdul Muttalib. Diundi lagi kali ketiga, naik nama Abdullah bin Abdul Muttalib. Subhanallah. Lalu terpaksalah Abdullah bin Abdul Muttalib dikorbankan, disembelihkan. Tapi orang ramai menyatakan, wahai Abdul Muttalib, kami cadangkan agar kamu gantikan penyembelihan anakmu ini dengan unta. Lalu Abdul Muttalib mengambil seekor unta, diundikan dengan Abdullah, naik nama Abdullah lagi. Ditambah 10 ekor unta, naik nama Abdullah lagi. Ditambah lagi 20 ekor unta, naik nama Abdullah lagi. Hingga kan ada menyatakan sehingga 100 ekor unta. Barulah nama 100 ekor unta dikorbankan. Selamatlah Abdullah daripada disembelih pada hari itu. Lantaran itulah apabila Abdullah bin Abdul Muttalib membesar dan cukup dewasa, dikahwinkan dengan Aminah binti Wahab dan melahirkan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan, sedang penonton yang saya kasihi sekalian. Lihat betapa pengorbanan itu perlu bagi tanda kita kasihkan Allah, kasihkan pencipta, maka kita mesti berkorban. Berkorban harta benda, berkorban nyawa, berkorban masa untuk agama ini. Sekarang ini kita akan menyambut Aidil Adha tak berapa lama lagi. Menjadi sunat muakkad, sunat yang dituntut kita melaksanakan ibadat korban. Allah Ta'ala tak perintah kita sembelih anak. Allah Ta'ala tak perintah kita sembelih sesiapa, tapi sembelih binatang korban. Haiwan ternakan. Bahimatul an'am. Seperti lembu, kerbau, kambing biri-biri, unta dan sebagainya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Korban-korban itu maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Kita lihat bagaimana masyarakat Arab jahiliyah
Mereka sanggup menyembelih 100 ekor unta kerana berhala mereka. Mereka sanggup sembelih 10 ekor unta kerana penyembahan kepada berhala. Tanya diri kita, kenapa kita tak sanggup nak korbankan lembu kerana Allah? Mendekatkan diri kepada Allah. Alasan yang kita beri boleh jadi mahal. Alasan yang kita beri boleh jadi tak ada wang. Bayangkan, kadang-kadang kereta yang kita beli 2,000 sebulan kita mampu bayar. Kadang-kadang 3,000 sebulan kita sanggup bayar setiap bulan untuk kenderaan kita pergi bekerja, pergi ke pasar dan sebagainya. Paling-paling kurang 400 sebulan. Tapi ibadat korban ini boleh jadi 900 setahun sekali. Tak mungkin kita tak mampu melaksanakannya. Kalau kita ingin, nescaya kita dapat. Kerana apa? Kerana ibadat korban ini menjadi tunggangan kita. Binatang korban akan menjadi tunggangan kita di hari akhirat nanti. Sebab itulah Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahawa sekurang-kurangnya setiap orang Islam mesti melaksanakan ibadat korban sekali seumur hidup. Kalau tidak, di setiap tahun melaksanakan ibadat korban. Kalau mampu. Ataupun 2 tahun sekali. Ataupun 3 tahun sekali. Paling-paling kurang sekali seumur hidup. Kita akan ada kenderaan. Kita akan ada tunggangan di padang mahsyar nanti, insya-Allah, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, pernah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kami dapat dengan binatang korban ini ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kamu akan mendapat pahala sebanyak bulu yang tumbuh pada haiwan itu. Siapa yang sanggup bilang bulu berapa helai bulu yang tumbuh pada lembu? Tak ada orang yang mampu bilang. Seekor lembu seluruhnya ada bulu melainkan di tanduknya dan di hidungnya sahaja yang tak ada bulu. Di matanya. Seluruhnya dipenuhi dengan bulu daripada kepala sampai ke ekornya. Kecuali di kasut ataupun tapak kaki lembu itu tak ada bulu. Seluruhnya. Kalau sebanyak itu mendapat ganjaran pahalanya, dah tentulah kita berlumba-lumba untuk melaksanakan ibadah korban kerana besarnya ganjaran insya-Allah. Dan lagi kata Nabi SAW, dosa-dosa akan diampunkan oleh Allah. Belum sempat percikan darah yang pertama mencecah bumi, maka dosa-dosa yang melakukan ibadat korban telah diampunkan seluruhnya oleh Allah Ta'ala. Dan sunat kita menyaksikan ibadat korban. Berdasarkan hadis Nabi SAW, wahai Fatimah, berdirilah kamu di samping binatang korban. Mana sunat kita peserta korban ini berdiri ataupun melihat binatang korban itu disembelih. Sambil kita mewakilkan pada seorang untuk menyembelih binatang ternakan itu, ataupun kita sendiri menyembelihnya, dan kita niat masa disembelihkan itu niat untuk korban, ibadat korban. Masa terpeciknya darah itu belum sampai di tanah, maka telah mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tak sampai kepada Allah Ta'ala darah binatang itu, dagingnya, darahnya, tak sampai kepada Allah. Akan tapi yang sampai kepada Allah Ta'ala ialah
takwa daripada kamu, iman kamu yang sampai kepada Allah Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, dengan beberapa hadis yang kita bacakan sekejap tadi, menggambarkan betapa penting dan mulianya ibadat kurban ini. Ingatkan Nabi SAW menyatakan, siapa yang mampu berkorban tapi dia tak korban, jangan hadir ke tempat sembahyang kami. Ini satu ancaman keras daripada Rasulullah SAW. Orang yang mampu berkorban tapi tak mahu berkorban. Dia ada uang, binatang ternak untuk dikorban pun ada, tapi dia menolaknya, tak mahu laksanakan ibadat korban. Maka Nabi menyatakan, jangan hadir ke tempat sembahyang kami. Beberapa pandangan ulama menyatakan bahawa ibadat korban pada Aidil Adha begitu besar pahala yang kamu tak teringin. Jika kamu tak teringin untuk mendapat keampunan daripada Allah dengan tawaran yang begitu hebat, maka apa guna kamu datang ke masjid? Kamu datang ke masjid nakkan pahala. Kamu datang ke masjid nakkan ke penghapusan dosa. Maka pada ibadat korban pun ada keampunan Allah, ada rahmat Allah, ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Maka nak melatih diri kita supaya pemurah dermawan, bagi pada orang. Bahagikan daging-daging korban itu kepada mereka yang tidak mampu. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, boleh jadi ada di kalangan masyarakat kita yang tak pernah makan daging kerana kemiskinan hidup. Mereka kais pagi, makan pagi hanya untuk beli beras, telur, kicap, beberapa ekor ikan untuk dimakan bersama. Lantaran daging yang begitu mahal, boleh jadi RM40 1 kilo, RM35 1 kilo, mereka tak mampu nak beli daging. Mereka menunggu saban hari demi hari, mengharapkan pemurahannya orang-orang kaya, bahkan pada mereka daging. Maka Aidil Adha lah yang mereka tunggu-tunggu. Aidil Adha lah yang mereka harapkan mereka dapat menjamah dan menyuapkan daging-daging ke mulut anak-anak mereka. Subhanallah, besarnya ganjaran bagi mereka melakukan ibadat korban dan menghulurkan daging korban pada mereka yang tak pernah mengecapi kelazatan daging untuk dikunyah. Jadi tuan-tuan tak pernah merasakan kesempitan hidup. Ingin makan daging, dapat beli daging. Ingin makan ikan tenggiri, dapat. Ikan merah, dapat. Ikan kakap juga dapat. Tetapi mereka bernasib malang hanya makan nasi dengan sambal, makan nasi dengan kicap. Mujur juga ada beras untuk dimasak. Tetapi Aidil Adha dapat menggembirakan mereka. Mereka dapat membuat sup misal dengan tulang-tulang, daging-daging tulang dan daging tulang yang diberikan pada mereka. Boleh masak makan anak beranak. Anak-anak mereka menghadap hidangan, merasakan kegembiraan pada Aidil Adha. Nabi SAW menyatakan tidak ada ibadat lain yang lebih disukai Allah Ta'ala pada Aidil Adha melainkan ibadat kurban. Ibadat kurban adalah ibadat yang sangat disukai oleh Allah pada Aidil Adha. Oleh itu kita ambil bahagian, berusahalah supaya dapat kita laksanakan ibadat kurban pada tahun ini. Yang saya cadangkan supaya kita laksanakan ibadat kurban di kampung kita, tempat tinggal kita. Bukan saya nak halang tuan-tuan nak korban di Kemboja, di mana-mana negara di dunia. Tetapi lebih afdal kita laksanakan ibadat korban di kampung kita.
kita kenali masyarakat setempat. Kita menghulurkan kepada mereka daging kurban dengan penuh penghormatan. Tangan kita sendiri yang menghulurkan. Alah terlebih baik lagi, hulurkan daging kurban, kemudian ini wang RM10 untuk beli perkakas sup, untuk beli santan, untuk beli kari dan sebagainya. Subhanallah. Jadi mereka ada daging tapi tak ada bahan nak dimasak. Rempah sup pun tak mampu beli. Ada di kalangan masyarakat kita sedemikian. Masya Allah. Berkahnya masyarakat bila mempunyai orang kaya pemurah, orang miskin yang mensyukuri kurnia Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu syukur atas nikmat kurniaanku, nescaya aku akan tambah lagi kepada kamu. Dan sekiranya kamu kufur atas nikmat yang aku berikan kepada kamu, ingat azabku tersangat dahsyat. Sadaqallahul azim, benar apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Muslimin muslimat ni rahmati Allah. Kita akan melalui bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah mulai awal Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah. Sunat kita berpuasa sunat. Lebih-lebih lagi pada 9 Zulhijjah, pada Arafah, pada hari Arafah, sunat kita berpuasa, besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah beri peluang kepada kita. Jika ada di kalangan kita tak mampu nak melaksanakan ibadat korban, beritahu pada anak-anak kita supaya menghantarkan wang untuk kita korbankan, untuk kita laksanakan ibadat korban di kampung-kampung dan sebagainya. Paling-paling kurang satu keluarga ada yang berkorban, laksanakan ibadat korban. Kalau kita mampu kesemuanya, setiap kita laksanakan ibadah korban yang mulia. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, saya rasa sekadar itulah untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada peristiwa korban ini dan menambahkan semangat kita untuk korbankan agama kita, masa kita kerana Allah, harta kita pun kerana Allah. Itu segala apa kurniaan Allah Ta'ala kepada kita, mudah-mudahan menjadi penyebab untuk kita ke syurga Allah. Orang miskin datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang miskin boleh bersedekah, tapi kami orang kaya boleh bersedekah dengan harta mereka, tapi kami orang miskin tak dapat pahala sedekah, ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW menyatakan, kamu dirikan salat fardu, kemudian bertasbih 33 kali, dapat pahala sedekah. Kamu bertahmid 33 kali, dapat pahala sedekah. Kamu bertakbir Allahu Akbar 34 kali, dapat pahala sedekah. Bermakna setiap amalan kita dengan tasbihnya, bertahmidnya, tahlilnya, baca Qurannya, dapat pahala sedekah yang besar di sisi Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Pendek kata, semua kita berpeluang mendapat pahala sedekah. Kalau tak ada apa-apa untuk kita makan, bersabar, boleh pahala sedekah. Subhanallah. Baik tuan-tuan, dalam kesempatan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua, berikan kesedaran kepada kita agar kita sentiasa mementingkan saudara-saudara kita, mementingkan agama kita daripada kepentingan dari diri sendiri, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita
dan memasukkan kita di kalangan mereka yang beruntung mendapat kejayaan di dunia dan akhirat, insyaAllah. Sekali itulah untuk pagi ini. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita buka soalan kepada jemaah. Silakan yang angkat tangan. Siapa? Nur Adida nak bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi Ustaz kata apa ni, ibadah korban tu sebagai tunggangan kita besok kan. Macam mana dengan akikah? Akikah pun sebagai tunggangan pada kanak-kanak tu jugalah ya? Bukan. Akikah itu adalah Nabi SAW menyatakan akikah bayi itu tergadai dengan akikahnya. Bermakna itu ibadat akikah itu ialah untuk bayi itu. Untuk ibadah kita laksanakan bagi tanda syukur kita pada anak. Maka yang jelas disebut dalam hadis ialah hanya binatang korban saja akan menjadi tunggangan padang mahsyar nanti, insyaAllah. Oh, okay. Kalau kita tak dapat tunaikan masa sebelum dia balik, bila dia dah besar, kita patut ke sebab itu tanggungjawab ibu bapa, jadi patut ke kita tunaikan kemudian? Boleh. Boleh. Sunat kita buat akikah untuk bayi bermula pada hari yang ke-7 dan sampai bila-bila. Kalaulah ibu bapa masih tak mampu nak tunaikan akikah untuk anak-anak, nanti anak-anak dia dah besar, nanti dia dah ada wang, dia boleh juga akikah untuk dirinya sendiri, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, seterusnya Puan Samihah, silakan. Puan Samihah nak tanya soal. Ya, Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Okey. Saya baru dengar dekat TV rasanya minggu lepas tentang hukum digalakkan untuk tidak memotong kuku dan sebagainya kan sampai tarikh kurban. Betul. Jadi selama ini seboleh mungkin saya cuba lakukannya, tapi minggu lepas saya dengar rupanya itu hanya untuk kaum lelaki saja. Kaum perempuan tak apa kita boleh potong. Bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadat kurban. Bagi mereka nak laksanakan ibadat kurban. Maknanya dilarang motong kuku, dilarang daripada cukur janggut, misai dan sebagainya lah. Jadi untuk siapa yang nak kurban lah. Dan satu lagi, bagi orang yang melakukan ibadat kurban pada hari raya Idul Adha tu, dia sunat memulakan makanan dia dengan menyuap daging binatang kurban itu. Jadi kalau misalnya hari raya Idul Fitri, pagi-pagi kita dah makan kuih raya, ketupat banyak. Tapi kalau Idul Adha, lepas daripada ibadat kurban, daging tu ambil dan kita masak. Makan itu yang mula-mula sekali. Itu lebih afdal. Ya. Tak, maksud saya orang requirement tu untuk orang lelaki saja. Orang perempuan sebenarnya tak perlu bersusah payah tak potong kuku dan sebagainya tu. Oh gitu. Oh iya. Orang lelaki. Misalnya janggut ni, orang perempuan tak ada janggut kan. Orang lelaki lah. Ya. Betul. Jadi kalaulah potong kuku tu pada semua sebenarnya. Semua peserta, kalau perempuan ni nak laksanakan ibadat kurban, maka dia pun juga, dia kalau tidak menjadi masyakkah pada dia, simpan jugalah. Potong hari setelah dia melaksanakan ibadat kurban itu. InsyaAllah. Ya baik, saja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya nak tanya, maknanya kalau kita korban dalam kita masuk korban tu, kita tak boleh lah kalau kita nak bagi kat cucu kita niat akikah kan tak boleh Ustaz. Korban. Korban. Korban nak niat nak akikah ke dia. Ya. Sebaik-baiknya, ya puan. Sebaik-baiknya
pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik, kita sembelihan untuk korban sahaja. Sebab akikah boleh kita buat hari-hari lain. Korban hanya hari tertentu sahaja. Gunakan kelebihan itu. Gunakan masa itu untuk korban, niat ibadat korban lebih besar pahala. Dan bila lembu ni, bila binatang korban, bila kita niat korban, kita dapat pahala sebanyak bulu tubuh pada haiwan. Kalau buat akikah tak dapat pahala seperti itu. Jadi bukan nak beza-bezakan. Ibadat korban satu sudut yang lain, akikah satu sudut yang lain. Jadi kalau kita nak akikah, kita boleh buat di luar daripada masa 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Adapun masa 11, 12 dan 13 Zulhijjah, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah tu tumpukan pada korban. Sebab itu masa untuk laksanakan ibadat korban. Ya. Faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Soalan daripada Puan Aisyah bertanya, sama ke tak boleh potong kuku kalau kita buat korban di luar negara? Korban di luar negara, ya. Korban luar negara, jadi kita pun tak lihat mereka sembelih lembu itu kan. Jadi kalaulah kita dapat dapat bersecara langsung, misalnya orang melaksanakan ibadat korban dibuat live, kita boleh saksikan. Lepas tu sebaik-baiknya lah kalaulah kita korban luar negara ni, penganjur itu buat live sebenarnya lagi baik. Dia buat live ni binatang korban untuk kita niat, kita saksikan. Jadi kalau begitu tak tahu dia sembelih hari bila. Jadi itu pada umumnya bagi peserta korban tu sunat dia tidak memotong kuku. Kalau luar negara pun samalah. Tapi oleh kerana kita tak tahu masa mana dia nak sembelih, hari apa dia tersembelih, maka satu kelonggaran kita terpulanglah. Lagipun itu sunat, tidak menjadi haram kalau kita potong kuku pun. Ya. Okay, baik. Sebenarnya Puan Faridah, silakan. Puan Faridah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, tak tahun duk buat dah korban tu. Alhamdulillah. Lepas tu apa selalunya sedekah-sedekah. Betul lah. Ya. Tapi bila dah buat serentak tu ramai-ramai, jadi daging tu bahagian kita tu boleh simpan berapa hari? Ustaz, sebab nak jamu kawan-kawan pada hari yang lain. Nak jamu. Daging korban ni kita buat bagi 3 bahagian yang kita punya. Buat 3 bahagian. Satu untuk kita sendiri makan. Yang kedua untuk kita beri makan pada orang. Yang satu bahagian lagi untuk diagih-agihkan pada orang asnaf ataupun orang miskin. Lepas tu berapa hari boleh simpan? Kalau bahagian kita 1/3 tu boleh simpan, tak apa, seminggu boleh. Tapi kalau yang untuk agih untuk fakir miskin kena bagi terus. Ya. Kalau nak agihkan pada orang, tu bahagian tu boleh agihkan terus, jangan simpan. Simpan yang bahagian kita boleh simpan. Dan kita boleh simpan sampai seminggu. Tak apalah, maknanya bahagian kita makan, tak apalah nak makan bila. Sebab tu kita dah asing dah, ni nak bagi orang kita dah bagi dah. Bahagian tu tak apalah bila pun. Ya, terima kasih Ustaz. Yang tu yang nak jelas daripada Ustaz. Terima kasih. Okey. Selanjutnya pada okey, silakan. Ya, apa khabar? Makcik nak tanya, katakanlah kalau makcik gerembel di Kota Baru kan. Ya. Lepas tu anak-anak makciknya ramai duduk di Kuala Lumpur. Ya. Bolehkah bahagian makcik itu, makcik bawa ke Kuala Lumpur, 2 daerah kan? Nak bagi anak-anak. Macam tadi jugalah, macam yang untuk diagihkan tu, agih dulu sini. Ya. Yang Bolehlah selebihnya- keluar daripada Kota Baru. Agih korban di Kota Baru kan? Kota Baru. Itu Puan Kamariah cari dulu jiran-jiran yang tu, yang nak agih pada jiran-jiran dulu, lepas tu selebihnya bawa. Yang selebih.
yang selebih tadi maksud saya bolehlah saya bawa yang lebih tu untuk anak sikit-sikit je Ustaz. Boleh, tak ada masalah. Yes. Itu untuk kita makan dah. Yang agih kita dah agih, okey lah. Yang 2 bahagian kita dah agihkan. Yang untuk kita tu maksudnya kalau Boleh, dah bagi boleh. kat jiran dekat-dekat nak bawa lebih sikit tu ke anak lah. Ya, betul, boleh. Terima Silakan. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Dan ada lagi soalan daripada Pak Nitso bertanya, Ustaz, saya ada dengar boleh buatkan korban untuk orang yang telah meninggal. Apa ketetapan mengenainya? Fahaman saya korban tu untuk orang yang masih hidup. Iya. Yalah, kita korban untuk orang masih hidup lah. Itu jawab Ustaz kan? Okey, baik. Ya. Dan seterusnya daripada Suhana, Ustaz, kalau anak korban tu ayahnya, kalau anak nak korbankan untuk ayahnya, dua-dua tak boleh potong kuku ke? Ayah nak korban untuk anak. Anak tu nak korbankan untuk ayahnya. Anak lah yang tak boleh potong. Dua tak boleh potong kuku. Anak je kan tak boleh potong kan? Okey, baik. Okey, Puan Nisum, silakan bertanya. Terima kasih Puan Ninan. Assalamualaikum Ustaz. Yang mengenai dengan diorang kata mengenai dengan korban yang tadi soalan saya untuk orang yang meninggal yang mana hanya untuk orang yang hidup ya Ustaz. Ya. Tapi bolehkah kita bukan korban, kita menyembelih kita satu bahagian daripada lembu tu, kemudian kita niatkan satu bahagian tu sedekah daripada orang-orang yang telah meninggal. Adakah boleh kerana satu lembu kan tak ada 7 bahagian. Kemudian satu bahagian tu kita kirakan sedekah daripada pahala sedekah tu untuk orang-orang yang meninggal. Macam mana Ustaz? Boleh ke? Sebab kan satu bahagian tu dah kira sedekah. Boleh Ustaz jelaskan sebab dah jadi 6 bahagian khas untuk korban dan satu bahagian tu kita niatkan untuk sedekah. Boleh ke tu? Niat apa? Niat korban juga kan? Dia tak niat kurban, dia niatkan satu bahagian tu pahalanya disedekahkan kepada orang yang telah meninggal. Bukan niat korban untuk, kan korban untuk si mati tak dapat. So kita hanya niatkan yang daging korban tu untuk kita sedekahkan. Dengan pahalanya dan kita niatkan sedekahkan kepada si mati. Boleh ke macam tu? Maksudnya satu bahagian tu bukan niat korban, bukan. Hanya daging bahagi-bahagi saja. Bagi daging. Tapi dah jadi 6 kan? Baik dia niat korban juga. Pahalanya begini, kalaulah ada pahala daripada korban ini minta disampaikan kepada sianu. Ada itu ulama berpandangan demikian. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya ada kebaikan dan pahala pada ibadah ini, minta engkau sampaikan, tolong engkau sampaikanlah kepada sianu. Itu ada yang menyatakan demikian. Boleh sampaikan pahala. Oh, jadinya kita niatkan satu yang tadi tu kan, niatkan untuk berkorban pada diri orang yang hidup. Kemudian orang hidup tu kata jika ada pahalanya kita sedekahkan kepada arwah sekian-sekian. Okey, makasih Ustaz. Okey, soalan daripada Nur Asmah. Assalamualaikum Ustaz. Jika berkemampuan, adakah kita wajib berkorban setiap tahun? Ya. Wajib, dia menjadi wajib Ustaz ya? Ya, wajib. Sebab kita berkemampuan. Okey, baik. Ya. Okey. Cuma bagi pandangan Imam Syafi'i tetap sunat muakkad. Tak sampai tahap wajib. Cuma ada mazhab lain wajib. Imam Syafi'i mampu pun adalah sunat muakkad, hampir-hampir wajib lah. Okey, baik. Pak Rohimi, Sabu. Pak Rohimi nak tanya, silakan. Pak Rohimi? Silakan.
Okey, baiklah Ustaz, setakat itu Okey, okey, saja okey, okey. rasanya. Oh, saya tak tekan. Maaf, Ah, saya terlupa nak buka mic. okey, okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat. Saya ada terbaca buku karangan Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Macam ada sabda Nabi lah kalau tak silap saya. Ini adalah kurbanku dan keluargaku. Apa di sebalik perkataan tu? Ataupun betul ke Ustaz itu adalah daripada sabda Nabi? Ada, betul. Nabi dah niat untuk keluarga baginda dan untuk umat. Ada satu lagi Nabi sebut untuk umatku. Jadi maknanya untuk umat ni keseluruhannya, betul lah ulama nyatakan bahawa baginda Rasulullah SAW dah sebut tentang korban kepada umat baginda seluruh. Mana siapa yang tak mampu daripada kalangan umat Nabi, maka Rasulullah dah buatkan korban untuk. Subhanallah. Kalau ada juga orang berpendapat kalau dalam satu keluarga ayah yang buat, nanti dia turun pahala tu, maksud dia terlepas satu keluarga, anak-anak dia, isteri dia. Ya, Ataupun sebab itulah satu keluarga sekurang-kurang satu orang, maka dia sudah dapat ataupun dapat faedah yang samalah. tapi masih tak lepas lagi ke Ustaz daripada kita kena buat juga tiap-tiap orang. Maksud dia walaupun ayah kita buat, maksud dia ketua keluarga buat, maksud dia macam yang lain-lain tu kena buat juga. Ya, kalau mampu semua anak-anak yang lain mampu ada uang, boleh buat masing-masing. Seekor lembu kita semua kongsi satu bahagian. Kalau tak mampu satu saja, sekurang-kurang satu keluarga saja. Okay, jelas. Okey, baik. Fawid dah nak tanya ke? Silakan. Mungkin dah berjawab juga, tapi saya nak tanya, kalau ibu dan ayahnya macam tidak ada tak berapa kuasa untuk mengadakan ini, macam bukan tak mampu tapi tak ada, macam orang kata tak berminat ke entah apalah ceritanya, tapi tak pernah buat. Jadi anaknya nak membuat untuk ayah dia, sedangkan dia sendiri balik kepada keluarga dia kan. Tapi pahala untuk berkorban untuk ayah Ni akan sampai. Boleh. Ni akan. Ya, ibu yang tak pernah berminat untuk berkorban. Sedangkan kita bagi wang kepada ibu kita, bagi ibu kita yang berkorban. Dia bukan tak ada wang, dia orang banyak wang tapi dia orang tak nak buat. Oh, tak nak buat. Masya Allah, tak nak buat. Ustaz, nak tanya, kalau dah anak-anak pun buat juga, kita kena niat untuk keluarga juga kah? Anak-anak buat, jadi masing-masing niat lah. Kalau anak kita buat, dia niat untuk dia. Kita korban, kita niat. Kita niat korban. Tak gaduh untuk keluarga lah. Ya, untuk kita lah. Tapi kalau anak niat untuk bapak dia boleh? Anak niat untuk bapa. Ya, korban tu nak buat korban. Bapak dia ada sekali ataupun bapak dia kat mana? Bapak dia ada tapi bapak ni pun tak tahu dan dia berniat untuk anak dia. Anaknya berniat untuk bapak dia, cuma dia nak melepaskan tanggungjawab si ayah kepada agama, ayah kepada agama lah, itu sajalah. Agama Maksud agama Islam kan. Ibu dengan ayah tadi tak berminat sangat. Jadi memikirkan ibu dan ayah tak berapa concern nak berkorban. Boleh. Anaknya berniat untuk bapak dia tanpa bapak mengetahui pun. Boleh. Wakil. Dia wakilkan je lah tapi tidak diberitahu pada bapak pun tak apalah. Ya, tak apa, boleh insyaAllah. Okey, itu soalan saya tadi. Okey, baiklah. Akhirnya masa dah lebih dah. Ustaz, mungkin Ustaz pun tak ada urusan yang lain. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz Fikri atas kesedia berkongsi ilmu, mengungkapkan semua persoalan, dan juga terima kasih kepada jemaah bertanyakan soalan dan soalan pun telah terjawab. Dan antara hikmah ibadah korban ni adalah tanda tak kita kepada sebagai seorang hamba kepada Allah SWT dan menyemai sikap prihatin sesama manusia, menzahirkan rasa syukur kepada Allah dan mendidik sikap sabar dan tawakal kepada Allah, juga menyuburkan sifat pemurah dan mengikis ketamakan dalam hati. Itu antara hikmah ibadah korban. Dan Ustaz, kita semoga perkongsian ilmu ini memberi manfaat dan
manfaat dan kefahaman awak kita semua. Dan Ustaz, saya serah kembali Ustaz untuk tutup dulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian taufiq. Bidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pesan ilmunya. Jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama.